Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membincangkan tentang hadis Bulughul Maram berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan tentang apakah itu tawaf dan bagaimanakah tawaf yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti mana yang kita mengetahui bahawa tawaf adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadah haji dan juga di dalam pelaksanaan ibadah umrah. Maka di sana terdapat beberapa kategori yang disebut sebagai tawaf. Yang pertama dinamakan sebagai tawaf qudum, iaitu apabila kita tiba di Masjidil Haram secara khususnya, maka disunatkan untuk melakukan tawaf qudum tanpa perlu melakukan tahiyatul masjid. Ini kerana Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya ialah tawaf. Selain daripada Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya ialah salat 2 rakaat. Berbeza antara salat dan juga tawaf, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan untuk berkata-kata, manakala solat tidak dibenarkan untuk bercakap. Dan siapa yang nak bercakap ataupun melafazkan perkataan ketika melakukan tawaf, maka hendaklah dia mengatakan perkara yang baik-baik ataupun dia berzikir, seperti mana doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelebihan bagi mereka yang melakukan ibadah tawaf seperti mana yang telah disebutkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunazzilullah kulla yaumin ala hujjajin baitihil haram 20 wa 100 rahmatan 60 lit-taifin wa 40 lil musallin wa 20 lin nazirin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada tiap-tiap hari kepada mereka yang mengerjakan haji 120 rahmat. Ini bertepatan dengan apa yang saya sebutkan berulang kali sebelum ini, adalah berkenaan dengan mendedahkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arrudu laha. Baik, sekarang ulangan pada yang lepas saya menceritakan tentang inna lillahi fi ayyamid dahrikum nafahat. Allah Subhanahu wa taala ada beberapa
banyak hembusan rahmat yang nak diberikan kepada kita. Ada rahmat itu bertepatan dengan hari yang tertentu, ada bertepatan dengan bulan yang tertentu, tempat yang tertentu dan tahun yang tertentu. Maka kata Nabi, ta'arradu ilaiha, hendaklah kamu mendedahkan diri untuk mendapatkan rahmat tersebut. Dapat tempias pun okey, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak beri ni banyak. Baik, dalam hadis Baihaqi, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji 120 rahmat. Yang pertama, bagi orang yang salat. Buat orang yang melaksanakan ibadah haji, dia salat, maka orang yang salat itu dia dapat 40. Orang yang melakukan tawaf, dia akan dapat 60. Dan orang yang cuma melihat, memandang sahaja, dia tak buat apa, tengok orang tawaf, tengok Kaabah, maka dia dapat 20. Maka keseluruhannya adalah 120. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Ini status dia, yang mana hadis ini boleh dijadikan sebagai hujah. Dan hadis ini bukanlah termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Baik, kemudian fadilat apabila orang yang melakukan ibadah haji ataupun umrah. Baik, kita apabila kita melakukan ibadah haji ataupun umrah, kita mesti tawaf. Dan tawaf itu dia ada kaedah, seperti mana kita akan bincang. Yang pertama, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahawa lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait ghaira ruknainil yamaniyain. Baik, Kaabah dia ada nama dia satu, dipanggil sudut itu dinama sebagai rukun Yamani. Dia ada satu sudut nama dia rukun Yamani, yang mana terletak Hajar al-Aswad. Baik, kemudian balik pada hadis yang pertama tadi. Nabi SAW kata sahabat, tidak pernah aku melihat Nabi SAW istilam. Istilam ni kita kena faham satu. Istilam adalah menyentuh. Istilam adalah menyentuh Hajar Aswad, dan istilam adalah menyentuh rukun Yamani. Baik, Kaabah segi empat tempat. Kadang orang main pegang ya kan, sentuh mana-mana dinding Kaabah. Jumhur, saya sebut jumhur. Bila sebut jumhur ini majoriti, sama ada Syafi'i, sama ada Maliki ataupun Hambali, mereka mengatakan tidak disunatkan menyentuh dinding Kaabah kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani sahaja. Ini tak semua kelambu habis semua dia nak cium, koyak-koyak habis semua kan, tolak bersesak untuk menyentuh dinding Kaabah. Jadi majoriti ulama mengatakan bahawa tidak disunatkan menyentuh selain daripada rukun Yamani. Kena faham, rukun Yamani adalah sudut yang mana terletak Hajar al-Aswad. Jadi sahabat dia mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi menyentuh selain daripada rukun Yamani, yang mana di situ terletaknya Hajarul Aswad. Bukan main pegang saja, ini tak semua dia nak cium kan. Baik, dalam hadis juga yang kedua daripada Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Umar dia mengatakan annahu qabbala al-hajar al-aswad. Sayyidina Umar ni dia mencium Hajarul Aswad. Wa qala inni a'lamu annaka hajarun. Lalu Sayyidina Umar dia mengatakan, wahai batu, aku tahu engkau ni batu. Engkau ni adalah batu. La tadurru wa la tanfa'. Engkau tidak boleh memberi sebarang kemudaratan dan kau tak boleh bagi manfaat. Yalah batu. Batu tak boleh buat apa.
walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka. Seandainya kalau saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu dan aku sama sekali tak akan cium, maka aku buat, kata Sayyidina Umar, aku buat iaitu mencium Hajarul Aswad adalah kerana mengikut perbuatan Nabi. Kalau harap engkau semata-mata batu, tak ada apa. Maka di sini antara sunnah daripada Nabi SAW adalah mencium Hajarul Aswad bagi yang mampu. Kenapa dikaitkan bagi yang mampu? Yang pergi buat tawaf, yang duduk dalam pergi Mekah secara umum, yang melakukan ibadah tawaf, bukan 100-200 orang, bukan 1000-2000 orang. Jadi ramai ataupun banyak. Maka kaedah dia, dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW mengajarkan kita satu lagi dipanggil sebagai istilam. Istilam ini adalah menyentuh secara langsung, kemudian mencium tangan yang bersentuh dengan Hajarul Aswad. Apabila kita menyentuh, nanti kita akan baca hadis, apabila kita menyentuh Hajarul Aswad, diberi peluang, ada rezeki sentuh Hajarul Aswad, maka disunatkan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad, iaitu kanan, tangan kanan, seperti mana dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyentuh dinding rukun yang dinamakan sebagai rukun Yamani, bukan Iraqi, bukan Syami, tak, Yamani, yang terletak sudut terletaknya Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad itu menjadi penentu apabila kita melaksanakan ibadah tawaf. Maka di situ adalah permulaan untuk seorang itu melakukan ibadah tawaf, sehinggalah nanti dia akan bahas lagi lah. Dalam 7 itu kita bahagi 2. Yang pertama 3, kemudian 4. 3 yang pertama masa tawaf itu disunatkan dipanggil romal. Romal ini berlari anak, kalau boleh, macam melakukan ibadah sa'i. Tak? Pada tawaf yang pertama disunatkan berlari, bukan lari ni tak, lari berjalan tapi dia macam laju sikit. Kedua, ketiga. Masuk pada tawaf yang keempat dan sampai habis ketujuh disunatkan berjalan seperti biasa. Ini bagi yang mampu, ada ruang ataupun ada kemampuan, sunat buat begitu kerana Nabi SAW melakukan seperti itu. Baik, berbalik kepada isu tadi, rukun Yamani ataupun Hajar Aswad disunatkan bagi orang yang menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan. Ini juga berdasarkan sunnah, Nabi buat begitu. Kemudian mencium tangan yang menyentuh Hajar Al-Aswad. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menyentuh Hajarul Aswad, maka disunatkan mengangkat tangan, dipanggil istilam, sunatkan mengangkat tangan. Nabi SAW seperti mana dalam hadis yang lain yang telah diceritakan oleh Ibnu Umar, dia mengatakan istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajar. Nabi menghadap Hajarul Aswad. Wastalamah, kemudian Nabi sentuh. Dalam hadis Ibnu Umar mengatakan Nabi menghadap Hajarul Aswad, kemudian Nabi menyentuh. Summa wada'a syafatayhi, kemudian Nabi mencium. Wada'a syafatayhi, syafatayhi ini bibir. Nabi meletakkan bibir kepada Hajarul Aswad dengan maksud mencium Hajarul Aswad. Yabki tawilan, Nabi menangis panjang kat situ. Bila mencium, maka Nabi menangis tawilan, nangis yang lama. Faiza Umar yabki tawilan, Umar yang melihat Nabi menangis ketika mencium Hajar, maka Umar pun menangis. Faqala ya Umar huna taskubul abarat, Nabi mengatakan wahai Umar, di sinilah tempat untuk kamu mencurahkan air mata, dekat situ, iaitu Hajar Aswad.
Jadi kalau berkesempatan, semua orang nak. Jadi kalau diberi peluang, semua orang nak. Tapi kalau yang pergi ke sana, hati-hati. Bab nak mencium Hajarul Aswad ni pun ada tawaran juga, kan? Ada tawaran juga. Kita ingat dia bantu, memang niat nak bantu. Dia bawa kita, dia tarik kita pergi Hajarul Aswad. Dapatlah sentuh, tak dapat cium pun, dapat sentuh pun, alhamdulillah, kan? Habis tu dia minta duit. Kalau setakat 50 rial, okey lagi lah. Dia minta di 200 rial, 500 rial. Ni ada orang buat kerja macam ni. Dia cari makan macam ni. Jadi benda ini bagi saya tak salah. Tak salah kalau dia bagi tahu daripada awal. Nampak? Dia bagi tahu daripada awal, okey sekian-sekian. Yalah, kita pakai khidmat dia. Kalau dia bagi tahu awal, okey, setuju? Okey, tak setuju? Tak payah. Tapi dia menipu. Dia bawa kita ingat dia nak bantu. Bila sampai dapat cium Hajarul Aswad, dia minta 500 rial. Tak bagi, dia ikut sampai balik hotel. Ini salah satu bentuk penipuan yang ada sana. Mekah ni memanglah tanah berkat, orang tu tak berkat. Tempat tu berkat lah, tapi orang yang datang ke sana tu macam-macam orang. Baik, jadi jangan mudah tertipu lah apabila kita melakukan. Memang semua orang nak kelebihan. Ada orang yang menawarkan khidmat dulu sebelum ditetapkan SOP boleh masuk ke dalam Raudah ni. Sekarang dah ada SOP baru. Dia akan bagi kita masuk pukul berapa. Mereka menawarkan khidmat untuk masuk ke Raudah. Dia menyelip-menyelip macam mana lah, kan? Seronok lah kita boleh masuk ke dalam Raudah. Tapi diminta duit. Selepas itu diminta duit. Itu adalah salah satu bentuk penipuan. Kemudian apa yang berlaku disunatkan, seperti mana kita boleh faham daripada perkataan Sayyidina Umar tadi, kita boleh faham bahawasanya batu adalah batu, dia bukan Tuhan. Ini bagi menepis persepsi orang yang beranggap bahawasanya Kaabah itu dari sudut literal, apabila kita terjemah Baitullah ke dalam bahasa Melayu, dia akan bawa kepada makna apa? Rumah Allah. Baitullah yang mana? Rumah Allah. Terjemah literal. Tapi maksudnya di situ adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Saya dah sebut sebelum ni, tempat yang diberi rahmat, tempat yang diberkati ni banyak. Salah satu adalah tanah haram itu sendiri, termasuk tanah Palestin yang disebut dalam awal surah Al-Isra. Maka apabila kita menuju pergi ke sana, maka kita turut mendapat keberkatan, tempias. Macam kita duduk dalam majlis ilmu, tempat ini berkat. Fa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Malaikat menghampalkan sayap ridan kerana setuju dengan apa yang kita buat. Maka tempat ini berkat. Jadi apabila kita duduk di tempat yang berkat, tempat itu saja yang berkat. Nampak? Tempat itu yang berkat, orang belum tentu. Orang belum tentu lagi. Baik. Mekah salah satu daripada tempat yang berkat dan juga mustajab. Maka batu itu yang kita sebut sebagai Baitullah, rumah Allah itu, secara bukan kita faham secara literal, maksudnya rumah Allah, Allah duduk dalam tu. Ini orang waras dia takkan faham gitu. Orang yang waras, orang yang berfikiran waras, orang yang teguh iman, dia takkan faham bahawasanya Allah duduk dalam tu. Cuma menunjukkan bahawa tempat itu adalah tempat yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Umar dia tahu batu adalah batu, tak ada apa, tak ada nilai. Kadang-kadang kita jadikan itu sebagai satu syarat utama. Oh, pergi Mekah mesti kena, kalau tidak tak sempurna. Tak. Itu berdasarkan kelebihan. Kelebihan Hajarul Aswad tidak dinafikan bahawa Nabi SAW dalam hadis, Nabi menyentuh Hajar al-Aswad dengan tongkat.
tak sentuh dengan tangan, sentuh dengan tongkat, kemudian Nabi mencium tongkat tersebut. Nanti kita akan sebut ataupun kita akan baca yang mana diriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Abu Tufail. Dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuful bi bait. Nabi melakukan tawaf. Wa yastalimur rukna bi mahjanin. Mahjan ini adalah tongkat yang digunakan apabila menaiki kenderaan. Naik kuda ke naik unta ke, itu untuk tongkat dia. Nabi menyentuh Hajarul Aswad ataupun dinding Kaabah ataupun kita panggil rukun Yamani dengan alat. Kemudian wa yastalimur rukna bimahjanin ma'ah wa yuqabbilul mihjan. Nabi mencium tongkat tersebut. Ini hadis sahih Muslim. Nabi mencium tongkat tersebut. Ini menunjukkan bahawa keberkatan yang ada kepada Hajar Aswad. Kalau kita nak ikut sejarah masyarakat Arab, mereka ini banyak puak ataupun banyak kabilah, sehingga mereka berebut siapakah yang nak meletakkan batu, siapakah yang layak untuk meletakkan batu. Arab ni, kalau kita ikut cerita sikit sejarah, Quraisy adalah satu etnik Arab yang paling tinggi kedudukan dia, yang disebut sebagai Quraisy, bangsawan. Dia duduk atas sekali. Dan yang memegang kunci Kaabah adalah terdiri daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang pegang kunci Kaabah ni last sebelum Nabi SAW adalah Abu Talib. Sebelum Abu Talib adalah Abdul Muttalib, bapa dia, datuk Nabi. Dan mereka ni, Bani Hashim ini, ditugaskan untuk memberi minum kepada jemaah haji. Mereka lah yang menyediakan minuman dan makanan, siqayah. Mereka yang menyediakan minuman. Maksudnya mereka ni orang yang menguasai Kaabah. Masa tu, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawa Abdul Muttalib dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat, ya Rabbah hazal bait, wahai Tuhan yang menjaga Kaabah ini. Ini ketika mana satu tentera yang dipimpin oleh Abrahah, yang datang daripada Yaman, yang mana dia asalnya adalah orang Habsyah, datang dengan menaiki ratusan ekor gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Ini sejarah Tuhan rakamkan dalam surah Al-Fil, menjadi pengajaran kepada Quraisy. Surah Al-Fil, kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sebenarnya adalah pengajaran kepada Quraisy, supaya Quraisy ambil iktibar siapa yang menjaga Kaabah, siapa yang memelihara Baitullah daripada ancaman musuh yang hendak meruntuhkan Kaabah. Tuhan ajar dengan makhluk yang kecil. Tuhan ajar dengan makhluk yang kecil, iaitu seekor burung. Bukan seekor lah, banyak. Tapi nak cerita spesiesnya burung yang kecil, membawa batu yang kecil. Hijarah ini kalau dalam bahasa Arab, batu ni dia banyak panggilan. Batu yang sebesar ibu jari dipanggil jamrah. Kita melontar apa? Melontar jamrah. Batu yang agak besar sedikit, besar penumbuk ataupun kurang daripada besar penumbuk, dipanggil hijarah. Kalau batu yang besar pemeluk dipanggil sakhrah. Ini bahasa Arab dia kaya dengan vocab, banyak kalimah-kalimah. Kita batu, kita semua batu. Batu besar, batu kecil, batu sederhana, batu apa? Semua batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah binasakan tentera yang hebat dengan burung yang spesies kecil, sebagai pengajaran kepada Quraisy bahawasanya Kaabah ini adalah di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kehormatan di dekat situ.
Ada kemuliaan dia, ada kehormatan. Baik, bila sampai kepada zaman Rasulullah, masyarakat Arab ni bila kewafatan Abu Talib, kewafatan Abdul Muttalib, mereka berbalah. Siapa yang diberi mandat? Semua Quraisy. Quraisy ini di bawah satu payung. Di bawah Quraisy itu pecah lagi kepada macam-macam pula puak. Bani Khuzaimah, Bani Tamim, macam-macam pecah. Jadi mereka ni berbincang siapa nak meletakkan Hajar Aswad. Maka nama diberikan, oh kita bagi dekat Muhammad lah, senang. Nampak? Kita berikan kepada dia. Maka diletakkan, Nabi SAW ambil, meletakkan di atas kain. Semua puak, ketua puak ni pegang kain seorang sikit, supaya tidak bergaduh, kan? Kalau seorang saja pikul, nanti bergaduh, yang lain cemburu. Jadi meletakkan di atas kain, semua ketua-ketua puak ini pegang kain seorang sikit. Kemudian sampai di depan Kaabah, di Rukun Yamani, Nabi SAW mengambil dan meletakkan di situ. Ini menunjukkan bahawa mandat yang diberikan kepada Nabi SAW adalah meletakkan Hajar Aswad tanpa melibatkan permusuhan, tanpa membangkitkan perbalahan di antara kaum-kaum ini. Jadi apabila di situ menunjukkan bahawa Hajar Aswad ini ada kelebihan, Hajar Aswad ada kemuliaan, tapi taklah sampai kita puja dia. Sebab tu kita faham daripada hadis Umar mengatakan, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah cium, saya tak akan buat. Umar ni, kalau kita faham karakter Umar ni, bila dia cakap begitu kita boleh tahu karakter Umar Al-Khattab. Dia adalah orang yang paling tegas. Dia adalah orang yang paling bukan senang nak buat sesuatu kecuali Nabi buat. Ini adalah watak yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Baik, kemudian hadis yang seterusnya daripada Abi Tufail, kata Nabi SAW, dia mengatakan, amarohumun Nabi SAW an yarmulu salasata ashwatin wa yamshu arba'an ma baina ruknain. Nabi SAW memerintahkan apabila kita melakukan tawaf. Tawaf ni, dia, saya sebut tadi, dia sama seperti solat. Dari sudut apa? Perlu dalam keadaan berwuduk, perlu menutup aurat. Masyarakat Arab jahiliah, kita kena faham kenapa Arab juga melakukan ibadah haji sebelum Islam. Sebelum Islam ni, haji itu sudah ada dah tawaf. Ibadah haji itu sudah ada, tapi belum official lagi. Macam mana? Baik, sejarah, siapa yang membina Kaabah secara rasmi? Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail. Maka setelah kewafatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelah Arab, Nabi Ishak sebelah Yahudi, disebut sebagai Bani Israel. Nabi Ibrahim ada dua orang anak, Ismail dan juga Ishak. Ishak punya anak nama dia Yaqub. Yaqub itu diberi gelaran Israel. Kalau orang tanya siapa Israel, Nabi Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub ini disebut sebagai Bani. Jadi bila sebut Bani Israel, asalnya bagus. Apabila Nabi Yaqub dia pesan kepada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidan wa nahnu lahu abidun. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ishaq ni, Nabi Yaqub dia pesan kepada anak cucu dia, termasuk Yusuf dan juga ke bawah, lepas aku mati kamu nak sembah apa? Mereka menjawab, kami nak sembah Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu Ishaq dan Tuhan moyang kamu Ibrahim. Bermaksud agama Nabi Ibrahim ni, agama Islam ataupun disebut sebagai Hanif, terjaga lagi, terpelihara sampai kepada anak cucu Nabi Ibrahim. Tapi bila sampai kepada satu zaman di Mekah,
Ada seorang yang membawa masuk patung berhala di Mekah. Maka situlah agama Nabi Ibrahim ini sudah berubah. Sudah bercampur dengan unsur-unsur syirik. Adanya patung-patung berhala yang dimasukkan ke Mekah, menyebabkan penduduk Mekah menyembah Allah, pada masa yang sama mereka juga menyembah patung. Itu dipanggil syirik, menduakan Tuhan. Maksudnya agama tulen yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sudah diubah ataupun sudah bercampur dengan benda-benda yang syirik. Kemudian masyarakat tetap melakukan ibadah haji. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ayat ini terjemahan dia ataupun tafsiran dia apa dia? Khuzu zinatakum, hendaklah kamu berpakaian bila berada di dalam masjid. Kenapa berpakaian dalam masjid? Sebelum ni orang bogel ke apa? Sejarah dia, masyarakat Arab sewaktu zaman jahiliah, apabila masa agama Nabi Ibrahim sudah berubah, diubah oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ni, masyarakat Arab juga melakukan ibadah tawaf. Mereka juga melakukan tawaf, melakukan sa'i. Mereka melakukan tawaf bagi perempuan pada waktu malam, orang lelaki pada waktu siang dalam keadaan tidak berpakaian. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan bogel. Lelaki di waktu siang, perempuan di waktu malam. Kemudian pada tahun kedua hijrah, yang mana selepas Nabi berhijrah ke Madinah 2 tahun, difardukan ibadah haji secara rasmi. Difardukan ibadah haji, difardukan ibadah korban pada tahun yang kedua hijrah. Raya haji, ibadah haji, ibadah korban, ketiga-tiga ibadah ni difardukan ataupun disyariatkan pada tahun yang kedua. Jadi tahun yang kedua tu Tuhan bagi 3 perkara penting: haji, semayang Aidil Adha dan korban. Jadi menunjukkan bahawa tawaf sudah dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Mereka tawaf, mereka tahu nilai Kaabah. Yang masalahnya adalah bercampur dengan unsur-unsur penyembahan berhala. Itu punca dia. Itu yang menyebabkan mereka ini menjadi musyrikin. Kita perkataan musyrikin yang telah menduakan Allah Subhanahu, bukan menduakan, mentigakan, memempat, bahkan beratus-ratus berhala yang wujud di Mekah sebelum dimusnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab, mereka tahu nilai Hajar Aswad, mereka tahu nilai Kaabah itu sendiri. Sebab itu pengajaran apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fil bagi masyarakat Arab Quraisy, jangan buat main-main, kamu kena jaga benda ni. Maka sampailah sekarang Kaabah masih lagi dipelihara dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tawaf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan tawaf dilakukan sebelum daripada Islam. Baik, kita kena faham, Islam datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengubah semua apa yang dilakukan oleh manusia sebelum ini. Tidak mengharamkan semua perkara, tidak mengubahkan semua perkara yang dilakukan oleh Arab jahiliah. Kadang-kadang ubah, kadang-kadang tambah baik, kadang-kadang kekalkan. Contoh, antara perkara yang dikekalkan ialah diat. Diat ini maksudnya denda yang wajib dibayar oleh mereka yang melakukan jenayah pembunuhan. Arab suka bergaduh, bahkan berlaku pembunuhan. Maka ketua mereka pada waktu itu adalah Abdul Muttalib, Datuk Nabi. Datuk Nabi ni penghulu lah.
orang besar, mencari solusi macam mana nak bagi orang Arab ni tidak melakukan pembunuhan. Maka dia mendapat idea, siapa yang melakukan pembunuhan maka kena membayar 100 ekor unta. Dipanggil diat yang berat, diat mughallazah, 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib melihat idea dia berkesan. Idea dia berkesan. Pembunuhan jarang berlaku. Jarang berlaku sebab mana nak cari duit nak bayar 100 ekor unta. Maka bila Nabi SAW bawa syariat, Nabi kekalkan yang tu, tak hapus. Sedangkan dia adalah syariat ataupun idea Abdul Muttalib pada waktu itu belum Islam. Zaman itu Nabi tidak lagi diutuskan menjadi Rasul, maka dikekalkan. Ada yang ditambah baik, seperti mana ibadah tawaf, ibadah haji yang kita buat ditambah baik, sehingga sahabat apabila nak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, bila mereka dibenarkan untuk pergi ke Mekah buat haji, nak sa'i antara Safa dan Marwah ni, ada banyak patung. Di antara bukit Safa dan Marwah tu dipenuhi dengan berhala. Maka sahabat tak mau untuk melakukan sa'i, sebab bimbang dalam hati ni, tak dapat jaga hati. Apa dia? Takut menganggap sa'i ni untuk membesarkan berhala. Maka Allah turunkan ayat, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah ini adalah lambang syiar dalam ibadah haji. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Siapa yang melakukan haji dan umrah, tidak menjadi kesalahan apabila dia sa'i walaupun ada patung berhala sekalipun. Sebab dia bukan nak menyembah patung tu. Ini menunjukkan bahawa masih lagi wujud pada masyarakat jahiliah setelah Islam pun, sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, patung-patung masih lagi banyak di Mekah. Itu adalah ibadah yang ditambah baik bila Islam. Dan ada yang dihapuskan secara langsung, hapus terus. Ini banyak. Jadi jangan kita faham agama datang hapus semua benda. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Bukan. Antara benda yang tak dihapuskan oleh agama adalah perkara yang bercanggah dengan fitrah. Itu Tuhan hapus. Kalau tidak bercanggah dengan fitrah, agama tak larang, cuma beri penambah baik. Fitrah manusia makan, minum, rehat, tidur. Maka adakah datangnya Nabi larang benda-benda ni? Orang Islam tak boleh tidur, orang Islam tak boleh makan. Tak. Kalau macam tu barulah tak betul. Tapi Nabi datang tidak menghapuskan perkara yang menjadi fitrah manusia. Islam datang tak larang pun hubungan lelaki dengan perempuan, tak ada masalah. Tapi ada ketetapan dia. Tidak menghalang kamu untuk makan, tapi ada cara dia. Ada benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Nampak? Menambah baik. Sebab tu kalau orang yang beranggapan agama ini susah dipraktikkan sebab apa? Bercanggah dengan fitrah manusia, nipu. Tak bercanggah, cuma menambah baik. Ataupun yang dilarang oleh agama itu adalah yang tak sesuai dengan fitrah manusia, yang tak sesuai dengan keinginan manusia. Sebab itu dalam hadis kita akan jumpa Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman sehingga keinginan itu patuh kepada syariat. Hawa nafsu kita ni kita tundukkan dia kepada agama. Bukan agama tunduk pada keinginan kita. Kalau agama tunduk pada keinginan kita, ini kita nak agama kata haram jadi halal. Sebab apa? Sebab saya selera benda ni, saya suka benda ni. Ubah daripada haram jadi halal. Sebab agama kena tunduk kepada keinginan kita, bukan keinginan kita tunduk pada agama. Jadi Nabi kaitkan dengan apa? Kesempurnaan iman. Bukan tak beriman, kesempurnaan.
Iman tu beriman tetapi tidak sempurna, tak cukup perfect lagi. Jadi banyak yang Nabi bawa ni sebenarnya kita nak kena tunduk, nak kena patuh. Jadi berat, perlu pengorbanan. Nak bangun tengah malam buat itu bukan fitrah kita. Fitrah kita tidur. Fitrah manusia ni sedap tidur. Betul? Jadi tiba-tiba ada sunnahnya apa dia? Bangun tengah malam, buat ibadat siang-siang. Jadi kita tunduk kepada fitrah ataupun keinginan kita tunduk pada sunnah Nabi SAW, maka itu menunjukkan tanda kesempurnaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.